Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid ustaz semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sesi PDPR Pendidikan Islam bagi bidang ibadah tahun 2. InsyaAllah hari ini anak-anak semua akan belajar tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitulah berkenaan dengan tajuk temanya ialah diriku bersih, iaitu istinja. Okey, jom sama-sama kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom sama-sama kita berdoa dulu dengan Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala supaya lapangkan dada kita, buka minda kita untuk terima apa yang kita belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan dada kita, terangkan minda kita untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, anak-anak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 73 hingga muka surat 77. 73 sehingga muka surat 77. Sama-sama kita buka sambil-sambil kita tengok apa yang Ustaz tayangkan pada hari ini. Okey. Sebelum kita pergi ke tajuk pembelajaran kita, Ustaz nak tanya beberapa soalan. Pernah tak anak-anak lihat gambar-gambar ni? Okey, ada 4 keping gambar ni. Okey, mungkin anak-anak pernah tengok ada air paip, gambar daun kering, kertas tisu dan juga batu. 4 gambar ni biasa kita lihat dan mungkin biasa kita guna. Bila kita guna 4 perkara ni? Mungkin ketika okey, anak-anak boleh jawab sendiri di rumah, insya-Allah ya. Okey, inilah dia alat yang akan kita gunakan untuk beristinja, ya. Istinja tu apa, Ustaz? Okey, jom kita tengok apakah maksud istinja. Istinja bermaksud istinja adalah merupakan cara menyucikan najis daripada tempat keluarnya, sama ada kubul iaitu kemaluan hadapan ataupun dubur kemaluan belakang. Dua tempat ataupun dua jalan yang kita keluar najis, sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Dua jalan kan, iaitulah dipanggil kubul ataupun dubur, dengan menggunakan air mutlak ataupun benda-benda kesat. Air mutlak kita dah belajar, antaranya air hujan, air sungai, air laut, air mata air, air perigi dan sebagainya. Ataupun benda-benda kesat, nanti kita akan tengok apakah benda-benda kesat yang boleh. Hukum melakukan istinja adalah wajib. Maksudnya selepas kita qada hajat ataupun keluar najis daripada dua jalan tadi, sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, keluar najis, keluar sesuatu, kita wajib membasuh dengan cara istinja pada kemaluan kita tadi, dengan bersih dan suci sebelum kita solat ataupun kita buat ibadah-ibadah yang lain. Okey, cuba kita tengok dalam buku teks pun ada. Tengok perbualan di antara dua rakan ini. Okey, yang pertama, kawan dia kata, Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Kalau kata tiba-tiba tidak ada air dalam tandas ataupun kawasan tempat kita duduk, dalam rumah dan sebagainya tidak ada air, macam mana kita nak beristinja, nak membasuh ataupun menyucikan najis tadi? Jawab Yusuf, ada cara lain beristinja, ialah ...
Maksudnya cara lain selain pada menggunakan air masih lagi ada, masih lagi boleh kita basuh menyucikan najis dengan menggunakan alat-alatan yang lain selain daripada air. Okey, jom kita tengok. Ini dia alat-alat istinja. Okey, untuk kita basuh dan sucikan najis kita tadi. Okey, alat-alat untuk beristinja. Yang pertama sudah tentulah daripada air mutlak. Kita guna air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Sebagai contoh Ustaz sebut tadi, banyaklah air mutlak di sekeliling kita. Baik rumah kita tu pun air perigi dan sebagainya lah. Air hujan yang turun, Allah Ta'ala beri rezeki pada kita daripada langit. Okey, ataupun kita boleh guna juga benda-benda kesat selain daripada air tadi. Kalau tak ada air, kita boleh guna benda-benda kesat. Sebagai contoh, ini benda-benda kesatnya. Yang pertama, kain. Kain. Yang kedua, kertas. Kertas, surat khabar ke kertas apa-apa yang tidak dipakai. Yang ketiga, batu. Beberapa ketul batu. Yang keempat, kertas tisu. Okey, kertas tisu. Biasanya ada dalam tandas awam biasa ada kertas tisu. Yang kelima, daun-daun kering. Okey, daun-daun kering banyaklah dekat dalam kawasan hutan ada, dekat kawasan tanaman kita pun ada daun-daun kering, daun-daun yang gugur layu. Dan yang keenam ialah kulit kayu. Kulit kayu ataupun kulit pada pokok dan sebagainya lah. Okey, ini 6 benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja selain daripada air. Okey. Dia mesti ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri alat beristinja yang 6 tadi, yang 6 alatan tadi mestilah, yang pertama mestilah benda kesat. Tak boleh benda yang licin. Benda yang kesat seperti batu, kayu, memang kawasan permukaan dia kawasan ini kesat. Kalau batu yang licin, sebagai contoh batu marmar, batu mozaik, biasa rumah kita ada mozaik, itu tak boleh sebab dia licin. Batu yang kesat boleh. Kayu, kayu pun benda yang kesat. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan seperti makanan ataupun kertas buku dan ayat suci. Bahan-bahan yang terbuang semua boleh digunakan kecuali makanan, mungkin kulit-kulit buah-buahan itu tak boleh, ataupun sisa-sisa makanan tak boleh. Ataupun kertas buku, mungkin di sana ada kertas helaian-helaian Iqra ataupun ayat Quran, cebisan ayat Quran yang terbuang. Sebab tu kita tak boleh buang merata ayat Quran walaupun dia dah rosak, dia dah tak digunakan lagi, dah hancur dah cebisan Al-Quran tu, kita kena lupuskan dia, kita kena hancur lumatkan dan jadikan dia debu, kemudian buang di laut. Dia tak boleh kita nak bakar dan sebagainya, tak boleh. Itu kita nak menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, bersih dan suci, bukan benda najis. Pastikan batu, kayu, daun-daun kering tadi tidak ada najis, barulah kita boleh guna untuk istinja, guna untuk basuh najis tadi. Kalau ada najis, ada tahi situ, ada najis, darah dan sebagainya, tak boleh juga kita guna sebab dia benda tersebut benda najis. Macam mana nak? Benda najis tidak akan dapat menghilangkan najis pada tubuh badan kita. Yang keempat, yang terakhir ialah boleh menghilangkan najis. Benda-benda tadi boleh menghilangkan najis, bukan benda licin seperti kaca ataupun plastik. Ini sudah tentu tak boleh sebab dia licin. Plastik, kaca, hanya benda-benda yang kesat saja tadi disebutkan. Okey, seterusnya syarat-syarat istinja selain daripada air. Dia ada syarat. Kita nak guna alat-alat istinja tadi selain daripada air, 6 benda tadi, boleh dengan syarat yang pertama, najis belum beralih dari tempat asal. Jangan najis tu air kencing kita ataupun najis tahi yang keluar daripada dubur kita telah pun beralih ataupun dah meleleh keluar daripada kawasan tempat dia keluar tadi. Boleh faham kan? Okey. Ataupun yang kedua, syarat dia juga mestilah najis masih belum kering. Kalau dah kering, tak boleh kita guna alat tadi. Mesti ataupun wajib juga kena guna air. Usaha semacam mana sekalipun untuk basuh dengan air juga kalau najis telah pun kering. Kita tengok kaedah beristinja selain daripada air. Kita tengok dalam buku teks pun ada
Okey, cara yang pertama ialah sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Okey, kita sapu ni kubur dan dubur dengan benda kesat. Kita sapu dengan, ini contoh diguna batu kan. Sapu dulu dengan guna batu, kayu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Satu, dengan menggunakan batu yang berlainan ataupun alat yang berlainan lah. Tak boleh guna alat yang sama. Okey, alat yang kedua pula. Okey, dan setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Tak boleh. Kalau 3 kali sapuan, maknanya 3 biji batu yang kita guna. Sama juga dengan alatan yang lain. Ya? Tak boleh kita guna alat yang sama. Sekali sapu batu, kali kedua sapu guna batu yang sama lagi. Itu tak boleh. Sudah batu yang kedua tadi, batu yang pertama yang kita guna tadi sudah pun terdapat najis padanya. Okey. Antara kepentingan beristinja selain daripada air ini ialah yang pertama ialah mudah didapati. Memang sangat-sangat senang didapati. Sebab di sekeliling kita banyak batu, banyak kayu, banyak daun kering, banyak kain, kertas, tisu dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai pilihan yang paling penting ketika situasi ketiadaan air. Biasalah kalau kita terputus bekalan air, ya, di rumah kita mana-mana tempat lah, tidak ada air, tiba-tiba bekalan air terputus. Jadi, kita boleh usahakan istinja juga, tetap basuh najis, kita sucikan najis dengan benda-benda yang kesat tadi. Okey, tamat pembelajaran kita. Sebelum tu, anak-anak mesti buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 73, 74 dan 75. 3 muka surat. 73, 74 dan 75. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Ustaz harap anak-anak semua faham, dan kalau tak faham boleh tanya Ustaz balik, insya-Allah, untuk sesi pertemuan kita akan datang. Sekian. Salam hormat, salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.